Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid Iqbal bin Abdul Razak S51581 ingin memberi pembentangan mengenai cerpen yang telah saya bina. Baiklah, tajuk dia seperti dapat dilihat di sini ialah rangka idea cerpen saya. Tajuk yang saya telah beri ialah kepercayaan. Tema bagi cerpen ini ialah kasih sayang ibu terhadap anak. Persoalan bagi cerpen ini ialah tanggungjawab terhadap tugas, sikap gagal mengawal amarah dan juga perjuangan dalam menyelamatkan nyawa pesakit. Latar masa bagi cerpen ini ialah pada waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Latar tempat yang terlibat dalam cerpen ini ialah di rumah Cikgu Ana, hospital, sekolah dan Taman Putrajaya, iaitu taman terletaknya rumah Cikgu Ana. Latar masyarakat bagi cerpen ini ialah masyarakat yang patuh akan tanggungjawab. Di sini kita boleh lihat Cikgu Ana sangat patuh terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang guru dan akan pergi ke sekolah walaupun di rumahnya mengalami sedikit masalah. Seterusnya ialah masyarakat yang tidak peka akan keadaan sekeliling. Keadaan rumah Cikgu Ana yang teruk tidak dihiraukan oleh mana-mana jirannya dan Cikgu Ana hanya tahu akan keadaan rumahnya apabila beliau sampai di rumahnya. Seterusnya ialah masyarakat berpendirian tegas dalam membuat keputusan. Apabila keadaan Akram yang sangat parah selepas dijumpai oleh Cikgu Ana di rumahnya, pembedahan yang sangat berisiko diperlukan. Maka Cikgu Ana tetap tegas dalam membuat keputusan untuk melakukan operasi terhadap Akram. Seterusnya ialah masyarakat guru. Masyarakat guru ialah sikap masyarakat Cikgu Ana sendiri. Seterusnya ialah plot yang saya telah letak dalam cerpen ini ialah plot pemerian, imbas kembali dialog, suspense dan monolog. Seterusnya ialah watak dan perwatakan bagi cerpen ini. Watak utama ialah Cikgu Ana. Cikgu Ana merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Belanga dan beliau membuat kerja sambilan sebagai seorang guru tuition. Seterusnya ialah Akram. Akram ialah anak kepada Cikgu Ana dan seorang yang sangat taat kepada ibu bapa. Seterusnya ialah Faridah. Faridah ialah kawan baik kepada Cikgu Ana dan merupakan seorang doktor pakar bedah di Hospital Ayer Lanas. Seterusnya ialah Amran. Amran merupakan seorang juruteknik elektrik sepenuh masa yang membaiki masalah pendabaian dari rumah ke rumah. Sinopsis bagi cerpen ini ialah cerpen ini mengisahkan Cikgu Ana yang menghubungi seorang juruteknik yang tidak dikenali untuk membaiki kerosakan lintas pintas yang berlaku kerana guru kuat. Walaupun juruteknik tersebut selalu digunakan khidmatnya oleh jiran Cikgu Ana, tetapi ternyata Cikgu Ana tidak mengenali sikap ataupun personaliti juruteknik tersebut. Walau bagaimanapun, Cikgu Ana tidak berada di rumah ketika juruteknik tersebut hadir untuk membaiki masalah tersebut kerana mempunyai urusan di sekolah. Namun, masalah lintas pintas mula digantikan dengan masalah lain apabila Cikgu Ana mendapati keadaan rumah berada dalam keadaan tidak terurus apabila beliau pulang ke rumah. Maka disitulah masalah yang lain mula. Apakah persoalannya? Apakah yang telah berlaku di rumah Cikgu Ana dan bagaimanakah keadaan Akram dan apakah penyebab Amran selaku juru elektrik tersebut melakukan hal yang sedemikian? Terdapat 4 plot bagi cerpen ini, di mana pertama ialah plot permulaan. Permulaan ialah Cikgu Ana memanggil Amran ke rumahnya untuk mengesan kerosakan dawai elektrik
rumahnya yang rosak dan menyebabkan suis alatan elektrik di dapur tidak berfungsi. Permulaan bagi cerpen ini ialah apabila rumah Cikgu Ana mengalami litar pintas akibat kesan guruh yang kuat. Maka semua alatan elektrik di bahagian dapur rumahnya tidak berfungsi. Perkembangan ialah Amran tiba di rumah Cikgu Ana pada keesokan harinya, tetapi pada masa itu Cikgu Ana tiada di rumah kerana menghadiri mesyuarat di sekolah. Walau bagaimanapun, Cikgu Ana tetap menyuruh Akram supaya membuka pintu dan membenarkan juruteknik tersebut masuk ke dalam rumahnya. Kemuncak bagi cerpen ini ialah setibanya di rumah, Cikgu Ana terkejut kerana mendapati pintu rumah terbuka dan barang bersepah di ruang tamu. Selain itu, dapat beberapa titisan darah berdekatan dengan televisyen. Dan perakhiran bagi cerpen ini ialah Akram akhirnya berada dalam keadaan stabil dan akhirnya Amran berjaya dibekas dan dibawa ke muka keadilan. Bagi jalan cerita cerpen ini, pertama, di permulaan, bunyi guruh telah menyebabkan berlakunya masalah litar pintas di rumah Cikgu Ana. Kerana risau masalah tersebut menjadi lebih teruk, Cikgu Ana menghubungi juruteknik yang bernama Amran. Juruteknik tersebut telah diperkenalkan oleh jirannya kerana selalu membaiki masalah pendawaian di sekitar kawasan itu. Untuk perkembangan, pada keesokan harinya, Amran telah memberitahu Cikgu Ana bahawa dia akan datang pada pukul 11. Tetapi Cikgu Ana tidak setuju kerana pada masa itu beliau masih berada di sekolah. Walau bagaimanapun, Akram dibenarkan masuk kerana Cikgu Ana telah menelefon Akram untuk membenarkan juruteknik tersebut masuk. Tanpa mengesyaki apa-apa, Amran dibenarkan masuk dan perlu menunggu sehingga Cikgu Ana pulang. Klimaks bagi cerita ini ialah Cikgu Ana menerima panggilan telefon daripada rumahnya sendiri dan suara juruteknik tersebut kedengaran. Dan apabila setibanya Cikgu Ana di rumah, beliau mendapati pintu rumah terbuka luas dan rumah berada dalam keadaan yang berselerak. Seterusnya, Akram ditemukan dalam keadaan berlumuran darah dan dia terus dibawa ke hospital oleh Cikgu Ana. Perakhiran bagi cerpen ini ialah kerana kecederaan Akram yang parah, risiko kehilangan nyawa perlu diambil dan pembedahan ini sangat berisiko, tetapi Cikgu Ana tetap mengambil risiko tersebut. Akhirnya Akram sedar daripada pengsan dan akhirnya Amran selaku pembuat jenayah dapat ditahan oleh pihak polis. Akhirnya Amran dibekas dan dibawa ke muka pengadilan. Baiklah, itu saja untuk pembentangan sedikit mengenai cerpen Kepercayaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.